Dan sekarang saya akan membawakan slot perbincangan mengenai satu program, iaitu program pemulihan yang stroke. Ini berkaitan dengan pesakit stroke dan bagaimanakah program ini mampu untuk mengembalikan harapan mereka, terutamanya harapan pesakit stroke ini. Jadi saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan 3 orang tetamu. Pertama, kita ada Haji Wan Hilmi, iaitu pengasas Rumah Rehab Al-Hilmi. Yang kedua, kita ada Puan Siti Maxrah Musa, iaitu pesakit stroke itu sendiri, yang akan berkongsikan pengalaman dengan kita pada hari ini, yang telah pun menyertai program pemulihan yang stroke. Dan kita ada Puan Aisyah Mat Sharif, iaitu caregiver ataupun pengasuh kepada Puan Siti Maxrah. Jadi selamat datang, selamat pagi Malaysia. Mungkinlah sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai program pemulihan yang stroke ini, Tuan Haji mungkin boleh ceritakan sedikitlah tentang latar belakang program ini, sejarah program ini dan juga rumah rehab itu sendiri. Tuan Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami lah, atau untuk berkongsi berkaitan dengan stroke, dan juga pemulihan. Sebenarnya saya juga adalah Timbalan Presiden Persatuan Komuniti Pesakit Neuro dan Stroke. Jadi ini adalah sebahagian daripada aktiviti kita untuk membantu, pertama, memulihkan pesakit stroke, supaya boleh, ataupun biar kita buat rawatan supaya dia boleh berdikari, boleh dan bekerja kembali. Lepas tu yang kedua, kita memberikan kesedaran teknik-teknik dan rawatan yang betul untuk pesakit stroke berdasarkan perubatan dan sains lah. Jadi biasa kita memang bekerjasama rapat dengan pihak hospital, pihak persatuan, dan juga agensi kerajaan lah, untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan stroke itu sendiri. Sebab ramai orang silap faham stroke ni dia kata disebabkan oleh jin, lintasan, bunian. Lepas tu mereka dapat rawatan yang salah, dah jumpa banyak tukar urut untuk stroke tapi tidak berjaya. Jadi sebab tu kita ambil inisiatif untuk adakan rumah rehab Al-Hilmi ini supaya kita dapatkan tawarkan pemulihan yang mengisi kelompongan yang ada ni untuk pesakit stroke yang kita fokus. Yang kedua, kita juga ada macam komuniti stroke survivor Malaysia, yang dekat Facebook yang kita punya ahli lebih kurang dalam 5.2K, 5,200 orang lah. Jadi dekat situ grup kita ada di kalangan doktor dan juga di kalangan pesakit-pesakit stroke lah yang mempunyai kesedaran. Jadi daripada situ sebenarnya tertubuhnya Rumah Rehab Al-Hilmi pada 1 November tahun 2021. Jadi masih baru lagi. Jadi kenapa kita buat program yang stroke? Sebenarnya sebelum ni saya tak pernah terfikir. Kita orang tak pernah terfikir. Tapi bila saya dah tubuhkan Rumah Rehab Al-Hilmi, Siti ni dia baru diceraikan oleh suami dia. Dia PM saya dekat Facebook. Dia follow saya punya Facebook daripada Stroke Survivor Malaysia, dan dia kata saya sakit stroke dah lebih pada 5 tahun. Bad rhythm, tak boleh nak bangun, tak boleh berdiri dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, dia cerita dia punya pengalaman dia, dan juga lepas ditinggalkan suami, dia kata dia nak pulih balik, dia nak kembali. Dia masih muda masa dia kena, masa umur 24 tahun. Sekarang ni dia umur 28 tahun. Jadi dah 4 tahun, dia 5 tahun. Dah 5 tahun. Jadi kita tengok dia ada peluang untuk dipulihkan sebab dia kena stroke yang jenis ischemic stroke. Sebab stroke ni ada banyak jenis. Ada hemorrhagic stroke, ischemic stroke, TI stroke dan sebagainya kan. Jadi kita tengok dia ada potensi untuk dipulihkan, dan kita tengok dia dalam kategori asnaf dan tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi kita tengok kenapa kita tak bagi peluang kepada orang muda ini untuk pulih, saya tanya dia berapa dia mampu bayar. Dia kata saya hanya mampu bayar RM500 sebulan saja sebab saya adalah penerima zakat, daripada zakat Sabah. Zakat Sabah tu Baitul Mal Sabah, saya lupa, dan juga penerima bantuan daripada JKM. Cuma kata kita tidak boleh nafikan peluang kepada asnaf untuk dapat perubatan. Hak untuk dapat perubatan ni bukan hak kepada orang kaya saja. Jadi kita kena buka peluang untuk rawatan kepada orang yang kurang berkemampuan dan kurang upaya, walaupun dalam kategori asnaf. Tambah lagi dia masih muda, masih jauh lagi, panjang lagi perjalanan dia. Sebab tu kita buat program ni, dan kita start dengan program ni, dan kita kata tak apa, datang. Lepas tu nanti kita akan buat crowdfunding. Kalau berapa yang kita dapat, kita terima. Jadi itu yang kita buat. Dan ini yang berlaku dengan Siti, dan kita dah rawat dia sejak 11 Mac 2022. Jadi Puan Siti, mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah sebelum berlakunya stroke, kenapa berlakunya stroke, dan apakah rawatan yang Puan Siti lakukan sebelum join program pemulihan ini? Assalamualaikum.
Nama saya Siti Maxila binti Musa daripada Sabah. Mula-mula saya dapat stroke ni bermula daripada hospital. Saya ada review di hospital, tapi masa itu saya masih boleh berjalan. Lalu selepas tu saya pun dah berapa ingat lah. Saya stroke di Katil Hospital di ward nefrologi. Tiba-tiba badan sebelah kanan, seluruh badan lah dapat gerak. Selepas tu doktor tidak cakap punya bahawa saya stroke. Tapi yang ujian MRI mengatakan bahawa ada cakaran lah di otak. Jadi masa itu ibu saya yang berbincang dengan doktor sebab masa itu keadaan saya masih macam separuh sedar lah. Jadi ibu pun berbincang dengan doktor, rujuk-rujuk, cakap-cakap, mengatakan bahawa saya stroke. Jadi selepas stroke tu saya pun ada sebulan lah untuk pemantauan. Selepas tu lama-lama, selepas 1 bulan, doktor pun membenarkan saya pulang. Di rumah sajalah saya mendapat perawatan macam rehab, fisioterapi. Dan sekadar saya mampu lah sebab kan kami kan penduduk luar bandar, tinggal di daerah Pitas. Jadi untuk mendapatkan rawatan ke hospital itu perjalanannya agak sukar. Lepas tu kenderaan pun susah mau pergi sana. Kami terpaksa lah cari kereta untuk pergi ke Pesio. Sejak bila Puan Siti tidak boleh berjalan? Tahun 2008. Tahun 2017. 2017. Lepas itu baru menghubungi pusat rehab? Belum lagi selepas itu. Sebab sebelum itu rumah rehab Al-Hilmi belum beroperasi sepenuhnya. Tapi saya selalu follow di Facebook. Lagipun saya ada berkenalan dengan seorang kawan namanya Tuan Nadira. Jadi saya bertanya-tanya lah macam mana keadaan rumah fisio itu tersebut. Macam mana cara penjagaan. Lagipun saya di rumah cuma ala kadar saja. Tidak fisio untuk memberi tunjuk ajar. Kaedah-kaedah, teknik-teknik yang betul. Orang sahabat cakap macam buat yang sekadar yang mampu sajalah. Begitu kemudian sudah jumpa rumah rehab. Tanya-tanya Tuan Nadira. Lepas tu saya pun menghubungi Tuan Haji. Jadi tanya-tanyalah Tuan Haji bagaimana. Kemudian sampai lagi saya ke sini 11 hari bulan Mac tahun ini. Baru lagi? Baru lagi. Puan Siti Aisyah sudah berapa lama bergiat aktif menjadi pengasuh ataupun caregiver kepada pesakit stroke ini? Okey, pesakit Assalamualaikum pesakit stroke ni saya baru lagi untuk ini, tapi sebelum ni saya berkhidmat untuk rumah rehab. Saya memang sepenuhnya lah bergiat dalam bidang NGO yang menguruskan warga MAS, OKU dan anak-anak yatim, yang mana warga MAS ni saya biasa menguruskan mereka sebagai volunteer lah. Dan kita pergi kat sana, pergi rumah-rumah warga MAS. Kita join di sana untuk menguruskan mereka daripada pagi sampai ke petang, duduk 1 hari kat situ. Dan benda-benda macam tu bila berlarutan, ya, memang itu pengalaman saya. Dan bila Encik Helmi memanggil saya untuk rumah rehab, satu pengalaman yang sangat bahagia bagi saya dan untuk menguruskan pesakit stroke kan. So memang memerlukan yang kesabaran yang sangat tinggi. Ya. Adakah seorang caregiver akan menguruskan seorang pesakit ataupun seorang caregiver boleh menguruskan ramai pesakit? Depends. Ya. Dia bergantung kepada situasi itulah. Kalau di rumah rehab itu sendiri, apakah kaedah rawatan yang dilakukan? Adakah rawatan ini dilakukan oleh doktor?
Tuan Haji? Rawatan dia bukan dilakukan oleh doktor tapi fisioterapi. Fisioterapi, Jadi kita punya perawat ni ada diploma, ada degree, ada ijazah dalam bidang fisioterapi dan juga kita ambil fisioterapi yang berpengalaman lebih pada 10 tahun. Dan kita memang bekerjasama rapat dengan doktor rehab lah. Kita dapat nasihat daripada doktor pakar rehab bagaimana teknik-teknik dan rawatan yang betul. Selain itu sebenarnya saya sendiri adalah pesakit strok. Saya kena strok 17 September 2019. Jadi pada peringkat awal saya ambil rawatan yang tak kena. Jadi kita betulkan. Jadi saya dapat nasihat daripada Presiden Persatuan Komuniti. Dia kata, Mi, kata kau jangan buat macam ni. Kata kau jangan pergi urut. Urut bukan solusi penyelesaian untuk strok. Rawatan fisioterapi kata. Jadi benda ni memang banyak dilakukan dekat hospital HRC, Hospital Rehab Ceras, Hospital Serdang, HP UPM. Jadi kita bekerjasama dengan doktor-doktor kat sana untuk dapatkan rawatan yang betul. Cuma kita mengisi loophole. Di mana dekat sini kita buat rawatan intensif. Kalau dekat hospital kerajaan dia bagi ada seminggu sekali, ada sebulan kan, ada sebulan sekali semua. Jadi tak cukup bagi kita. Untuk rawat pesakit strok dia kena buat setiap hari. Saya sendiri waktu saya kena strok, saya pergi visio, saya buat setiap hari 3 kali sehari. Tuan Haji waktu itu tak boleh berjalan waktu tu? Tak boleh berjalan, lumpuh belah kanan. Kena papah. Kena papah? Sama. Berapa lama rehab yang dilakukan oleh Tuan Haji? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Boleh terus berjalan. Dan saya boleh memandu dan terus berjalan. Kalau dalam kes Puan Siti Aisyah sehingga pada hari ini, apakah perkembangan Puan Siti? Sekarang ni dia boleh berdiri. Boleh berdiri Puan Siti? Kita boleh tunjukkan kalau nak tengok dia berdiri. Boleh kalau boleh berdiri? Boleh berdiri Siti. Tunjukkan. Boleh. Dia boleh. Maksudnya dia boleh transfer daripada katil dan sebagainya, dia berdiri. Dalam masa sebulan 5 hari rawatan. Sebulan 5 hari rawatan sudah pun boleh berdiri. Dan kalau dia duduk dia boleh angkat kaki dia yang stroke, tapi kalau berdiri dia belum ada kekuatan lagi. Jadi kita target dalam masa 6 bulan lah untuk kata membantu, kata untuk paling kan dia boleh berdikari, berjalan dan berdiri. Okey. Kita akan melihat ini adalah perkembangan positif yang kita dapat lihat daripada program pemulihan yang stroke ini melalui rumah rehab yang dikendalikan oleh Tuan Haji. Sehingga pada hari ini berapa ramai yang join program ini Tuan Haji? Lebih kurang dalam 12 orang. Dekat rumah rehab yang kita bantulah. Cuma dia ada yang give up separuh jalan, ada yang masih lagi follow dengan kita punya ni lah. Sebab dia rumah rehab ni kita buat rawatan bukannya sekelip mata. Bukan magic kata kita datang hari ni tiup-tiup gosok-gosok urut sikit tu boleh berjalan. Tak. Itu dia. Alhamdulillah. Puan Siti selepas 1 bulan 5 hari bersama dengan program pemulihan yang stroke, hari ini sudah pun boleh berdiri dengan sedikit bantuan. Alhamdulillah tanpa bantuan boleh juga berdiri. Tak pegang. Alhamdulillah Puan Siti. Cuma sekarang ni dia boleh lebih kurang dalam 3 hingga 5 minit dia boleh berdiri macam ni. Dia kena duduk. Tapi itu merupakan satu perkembangan yang positif. 1 bulan 5 hari. Daripada atas katil ya. Sebab dia nak angkat kaki tak boleh, tangan tak boleh bergerak, tangan jari dia boleh bergerak. Maksudnya masa datang daripada Sabah ke KL, bedridden. Tangan tak boleh bergerak, tak boleh buka. Sekarang ni tangan dah boleh buka, boleh bergerak, tutup semua. Untuk tangan pula bagaimana? Tengok tangan dia sebenarnya, tangan yang paling lambat nak semua adalah tangan. Tangan kerana dia banyak otot-otot kecil. Berbeza dengan kaki, dia banyak otot-otot besar. Jadi kita membuat rawatan berdasarkan kata nasihat daripada yang kita dapat daripada doktor dan sebagainya lah. Dia fisioterapi dan juga teknik rangsangan neuron dengan otot yang kita guna peralatan untuk rangsangan elektrik lah. Puan Siti bagaimana Puan Siti apabila melalui program pemulihan selama 1 bulan 5 hari yang sudah pun mendapat perkembangan positif sebegini? Kalau bagi saya rasa gembira lah sebab sebelum ini atas wheelchair saya tidak dapat transfer ke katil. Ke katil pergi wheelchair memang tidak dapat. Perlukan sepenuhnya sokongan macam pembantu lah. Setelah di rumah rehab, fisioterapi, Encik lah yang banyak membantu. Dia ajarkan teknik dari wheelchair ke katil ke wheelchair. Macam mana teknik mau turun katil. Fisioterapi lah yang banyak membantu. Jadi mengikut pemahaman Tuan Haji, Puan Siti akan boleh berjalan? Kalau mengikutkan latihan, tengok positifnya, dia boleh berjalan. Cuma dia ambil masa yang lebih panjang, berbeza dengan pesakit stroke yang baru kena.
kita panggil tempoh golden time. Kalau 6 bulan yang pertama kita dapat rawatan, biasa dia akan dapat pemulihan yang cepat, sangat cepat. Contohnya macam saya dapat nasihat yang betul, rezeki saya lah. Saya dapat nasihat yang betul walaupun asalnya saya mula dengan langkah yang salah. Jadi kita target dalam masa 6 bulan lah. Sebab dia lama. Dia lama ni semua otot-otot dia keras. Jadi sebelum dia datang tu dia pergi botox untuk lembutkan otot-otot dulu. Kalau tak memang kalau kita nak rawat memang sakit, susah nak bergerak dan sebagainya. Okey, kita tak banyak masa, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada pengasuh itu sendiri. Pengasuh Puan Siti akhirnya dapat melihat Puan Siti dapat berdiri pada hari ini secara live di depan TV. Sedikit harapan, mungkin kata-kata akhir kepada pesakit stroke di luar sana. Saya rasa sangat bangga melihat daripada awal hingga ke saat ni kemasukan dia, daripada perubahan day by day, tengok perubahan daripada Siti, dan saya rasa sangat bangga, alhamdulillah, yang sesuatu yang sangat positif. Dan juga saya berharap pesakit stroke yang ada di luar sana, dan kalau boleh join kami di Rumah Rehab Al-Hilmi. Dan InsyaAllah, itu dia antara harapan yang kita boleh berikan kepada anda. Kalau anda ada kenalan ataupun sesiapa sahaja yang sakit stroke, harapan masih lagi ada. Jadi program pemulihan yang stroke, terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga tetamu kita. Tuan Haji Wan Hilmi, kita ada pesakitnya sendiri, Puan Siti Maxra, alhamdulillah sudah memelihatkan perkembangan positif, dan juga kita ada pengasuhnya Puan Aisyah Mat Sharif. Jadi terima kasih banyak-banyak.